أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita meneruskan lagi huraian kita daripada suratul Fatihah pada ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Engkaulah sahaja ya Allah ya Tuhan yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat ke atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dalam pengajian yang terdahulu kita telah menjelaskan berkenaan dengan muqaddimah daripada suratul Fatihah, dan kita telah menyatakan beberapa intipati daripada surah Al-Fatihah ini bermula dengan menceritakan berkenaan Allah Subhanahu wa taala serta lafzul jalalah serta sifat-sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sifat-sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah mengakui ataupun kita telah beriman dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, iyyaka na'bud, sesungguhnya hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Bila sebut iyyaka na'bud, menunjukkan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah Tuhan yang mana layaknya disembah, dan tidak layak bagi tuhan-tuhan yang lain dijadikan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian bagi ibadah secara ringkas ialah menunjukkan bahawa rasa taat setia dan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenangkan bahawa setiap limpah kurnia kebaikan serta apa yang dirasai dalam hati nurani adalah dengan kehebatan dan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, atas dasar kurniaan Allah Ta'ala yang begitu besar kepada kita, maka Allah Ta'ala lah yang selayaknya yang kita sembah. Dan seterusnya Allah Ta'ala menyatakan lagi, wa iyyaka nasta'in, bahawa hanya Engkau sahajalah tempat kami meminta pertolongan. Maksudnya tuan-tuan di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung bagi sekalian makhluk, sama ada makhluk itu beriman kepada Allah Ta'ala ataupun sebaliknya. Dan kita telah menyatakan dalam pengajian yang terdahulu bahawa sifat bertuhan adalah di antara naluri fitrah makhluk. Sama ada dia beriman ataupun tidak beriman, maka secara fitrahnya, secara nalurinya, bahawa dia meyakini bahawa adanya kuasa yang besar
yang maha mentadbir mengurus sekalian alam. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala lah tempat untuk kita meminta pertolongan. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada disebut dalam riwayat hadis yang sahih, iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, hendaklah kamu minta dengan Allah Ta'ala. Bila kamu minta tolong, maka minta tolong dengan Allah Ta'ala. Nah, ketika mana Nabi SAW bawa bersama dengan Nabi Ibnu Abbas, bawa Nabi SAW bawa Ibnu Abbas ni gendong. Nah, kemudian dia kata, ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Wahai budak, ketika itu Ibnu Abbas masih lagi budak-budak. Ya ghulam, wahai budak, inni u'allimuka bi kalimatin. Sesungguhnya saya nak beritahu kepada kamu, nak mengajar kepada kamu beberapa kalimat. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, kena minta dengan Allah Ta'ala. Iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Dan wa'alam, ketahuilah bahawa sekiranya seluruh umat ini berhimpun, bekerjasama, berpakat untuk memudaratkan kamu, kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, nescaya kemudaratan itu tidak akan menimpa kamu. Ketahuilah, sekiranya seluruh umat ini bekerjasama, berpakat untuk memberi manfaat kepada kamu, kalau Allah Ta'ala menyatakan tidak berlaku, maka tidak akan menerima manfaat. Kamu tidak akan dapat manfaat pun daripada pertolongan manusia. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala lah tempat pergantungan sekalian makhluk. Maka apabila kita membaca suratul Fatihah, kita telah buat pengakuan di hadapan Allah Ta'ala. Iyyaka na'bud, wahai Tuhan, engkau sahajalah Tuhan yang aku sembah. Dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau sahaja tempat aku meminta pertolongan. Maka ini ikrar kita yang kita nyatakan di dalam setiap rakaat sembahyang kita. Menyatakan bahawa dari sudut akidah kita telah meletakkan keyakinan perhambaan kita kepada Allah Ta'ala, dan juga dari sudut pertolongan, bantuan kita, semuanya kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal. Iaitu apa? Iaitu kita berserah pada Allah Ta'ala. Maksud bertawakal daripada perkataan wakkala, yuwakkilu, tawkilan. Maknanya kita mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus tadbir urusan kita. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta selepas mana kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita telah meletakkan i'tiqad, akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menunjukkan kita jalan yang lurus. Mengikut huraian tafsir daripada ulama, as-sirat di sini adalah maksudnya, sirat kalau kita terjemah dalam bahasa Arab dengan secara harfin, sirat maksudnya jalan. Al-mustaqim, jalan yang lurus. Tapi maksud bagi as-sirat di sini adalah jalan syariat. Nah, jalan syariat yang lurus, yang betul. Mana kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, hidayahkanlah aku, tunjukkanlah aku syariat yang betul. Nah, menunjuk akulah jalan yang betul, jalan yang benar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di dalam hidup ini semua orang boleh mendakwa bahawa dia adalah yang benar. Nah, semua orang boleh mendakwa dia benar. Semua syariat agama lain boleh menyatakan dia benar. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tanya kepada penganut agama-agama yang lain. Nah, tanya penganut agama Kristian, tanya penganut agama Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama iaitu agama samawi,
ataupun agama ciptaan manusia, agama Buddha, agama Hindu, agama Sikh. Cuba tuan-tuan tanya kepada dia, agama dia betul ke tak? Agama dia benar tak tuan-tuan? Nescaya mereka akan jawab agama dia benar, pegangan dia benar. Nah, kalau tak kita tanya dia, contoh kita tanya kawan kita, agama awak ni betul tak? Nescaya dia akan jawab agama dia betul. Nah, kalau dia kata agama saya tak betul, agama Kristian ni tak betul, agama Kristian ni salah, agama Buddha ni salah. Kalau salah sebab apa dia ikut agama salah? Sudah pasti mereka akan mendakwa bahawa pegangan dan agama dia betul. Menunjukkan di sini bahawa semua orang boleh mendakwa bahawa dia benar. Nah, semua orang boleh mendakwa dia yang benar. Tapi tuan-tuan, di antara dakwaan-dakwaan yang begitu banyak, yang manakah yang paling benar? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan syariat yang benar. Apa dia jalan syariat yang benar? Akan dijawab selepas daripada ini. Tuan-tuan, kalau kita tengok, Allah Ta'ala menjawab apakah dia jalan yang benar, iaitu siratal lazina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan syariat orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka. Maka tuan-tuan, siapakah orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada mereka? Iaitu Allah Ta'ala tafsirkan di dalam surah Ali Imran, iaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan-jalan ataupun syariat orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka adalah minan nabiyyin, daripada nabi-nabi alaihimus salatu wassalam, minas siddiqin, daripada orang-orang yang membenarkan Allah Ta'ala dan Rasul, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, maka mereka itulah sahabat yang baik. Maka tuan-tuan, di sini Allah Ta'ala menjawab apakah dia jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi tuan-tuan, dalam syariat ataupun dalam sejarah telah menyaksikan, Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita satu peristiwa yang besar, yang mana Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita manakah yang benar, manakah yang salah, iaitu peristiwa peperangan Badar. Peperangan Badar adalah peperangan yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. Peperangan Badar disebut sebagai Yaumul Furqan, iaitu hari pembeza di antara yang hak dan yang batin. Peperangan Badar ni tuan-tuan bukan sahaja peperangan saudara. Kerana kita tengok dalam peperangan Badar ini adalah peperangan yang melibatkan kekeluargaan. Ayah lawan anak. Abu Jahal, anak Abu Jahal lawan ayah dia sendiri. Ikrimah lawan ayah. Maknanya tuan-tuan, peperangan Badar peperangan kekeluargaan. Ayah lawan anak, anak lawan ayah, isteri lawan suami, suami lawan isteri. Adik-beradik lawan adik-beradik. Maknanya bukan sahaja peperangan persaudaraan, tetapi peperangan nak menentukan manakah yang benar, manakah yang salah. Kerana apa? Kerana Abu Jahal mendakwa bahawa dia yang benar, Muhammad yang salah. Dia kata Muhammad yang bawa huru-hara, Muhammad yang bawa perpecahan di Mekah. Sebab itu tuan-tuan, Abu Jahal bagaimana keyakinan dia dalam keadaan nak berhadapan dengan Nabi SAW. Ketika mana nak berlakunya peperangan Badar, Abu Jahal berdoa di hadapan Kaabah. Tuan-tuan, Abu Jahal berdoa di hadapan Kaabah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Kaabah adalah di antara tempat-tempat yang mustajab doa. Sebab tu di kalangan kita ni nak pergi sangat ke Mekah, nak pergi sangat ke Kaabah, sebab nak berdoa di hadapan Kaabah. Pada Kaabah, Masjidil Haram tu tuan-tuan, ada 12 tempat mustajab. Tempat 12 mustajab yang mana kalau berdoa disebut dalam hadis di antara tempat-tempat yang mustajab. Di antaranya
Di Hajarul Aswad, di Hijr Ismail, di belakang makam Ibrahim, di bawah pancuk emas. Ini di antara tempat-tempat mustajab. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca dalam sirah Ar-Rahiqul Maktum ataupun di dalam sirah Ibnu Hisham, menyatakan bahawa ketika mana saat berlakunya peperangan Badar, Abu Jahal berdoa di hadapan Kaabah dengan doa, wahai Tuhan. Abu Jahal percaya pada Tuhan. Abu Jahal berdoa, wahai Tuhan, berilah kemenangan kepada pihak yang benar. Kepada pihak yang benar. Kerana apa? Kerana Abu Jahal menyangka bahawa dia yang benar, Muhammad yang salah. Sebab apa Abu Jahal menyatakan bahawa dia di pihak yang benar? Kerana Abu Jahal telah beranggapan bahawa dia telah banyak melakukan kebaikan. Abu Jahal lah yang menjaga rumah Allah Ta'ala. Abu Jahal lah yang jaga Baitullah. Keluarganya lah yang pegang kunci Kaabah. Abu Jahal, tuan-tuan, bila mana datangnya musim haji, Abu Jahal lah memberi minum kepada duyufur rahmah, kepada jemaah-jemaah haji yang datang. Beri minum, beri tempat tinggal. Dan Abu Jahal, tuan-tuan, bila mana datangnya musim haji, Abu Jahal melakukan korban 100 ekor unta. Nampak? Baik tak baik, tuan-tuan? Meles 100 ekor unta, daging itu diberi kepada seluruh penduduk Mekah. Baik tak baik, tuan-tuan? Baik ya. Baik. Abu Jahal ni pemimpin Mekah. Di antara kerja Abu Jahal adalah melawat di pasar-pasar di Mekah. Di Mekah ni, tuan-tuan, ada 3 pasar besar. Pasar yang glamour lah, yang terkenal. Yang pertama pasar Uqaz. Yang kedua Zil Majaz. Yang ketiga saya lupa, tuan-tuan. Mana ada 3 pasar besar. Pasar yang mana yang menjadi pusat ataupun pusat ekonomi di Mekah. Kalau kita ke hari ni pasar Soho, pasar Kedabaya, nampak? Mana menjadi pusat. Jadi tuan-tuan, Abu Jahal di antara kerja dia akan pergi melawat pasar. Dan apabila melawat pasar, sebagaimana kita sedia maklum dah, bila pembesar-pembesar mari, maka orang pun sambut, orang Mekah sambut. Pada zaman tersebut, pada zaman jahiliyah, bila mana pembesar mari, maka dia pun akan bersyair. Akan bersyair secara spontan. Sebab itu, tuan-tuan, pada zaman tersebut, siapa yang pandai syair, maka dia mendapat kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Sebab itu, tuan-tuan, disebut pada zaman tu, syair-syair yang terbaik akan digantung di dinding-dinding Kaabah. Ada 7 syair-syair yang terbaik yang disebut sebagai Sab'atul Mu'allaqah. Sab'atul Mu'allaqah ni, tuan-tuan, 7 syair yang dikarang oleh 7 orang penyair yang hebat pada masa itu. Kemudian digantung di dinding-dinding Kaabah. Di antara penyair yang terkenal, Zuhair bin Abi Salma. Dengan syair dia yang hebat. Di antara syair yang hebat, ya ayyuhan nas. Di antaralah syair pun kita pun antara ingat juga. Di antara syair dia, man 'asha mat, man 'asha mat wa kullu atin at. Banyaklah, maknanya kalau baca memang sedap lah. Dan di syair-syair yang terbaik ni digantung di Kaabah. Maknanya, tuan-tuan, orang yang pandai syair pada zaman itu, dia mendapat kedudukan yang tinggi. Jadi Abu Jahal bila mari masuk ke pasar, orang pun tengok dia, patut pun syair. Syair dengan syair memujilah bahawa Abu Jahal ni pemimpin yang hebat, puji. Syair secara spontan. Dan bila dengar gitu, tuan-tuan, bila dengar orang syair puji Abu Jahal pun bagi piti. Bagi piti. Mana bagi sumbangan, pergi pasar bagi sumbangan. Baik tak baik, tuan-tuan? Baik ya.
Maksudnya apa tuan-tuan? Ini sebenarnya dari sisi pandang yang lain, Abu Jahal ni ada buat kebaikan. Kita baca dalam buku sirah ni Abu Jahal jahat. Abu Jahal ni zalim. Tapi tuan-tuan, pada sisi yang lain ada juga kebaikan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal beri minum kepada orang haji. Abu Jahal sembelih korban 100 ekor untuk tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun beri daging kepada orang Mekah. Kita tuan-tuan, bukan tiap tahun, kadang-kadang sebahagian je. Korban sebahagian. Ni Abu Jahal 100 ekor. Kemudian beri lagi duit, beri lagi bantuan kepada orang Mekah. Maka Abu Jahal menyangka bahawa dia di pihak yang benar. Nampak? Maknanya saya nak khabar sini bahawa semua pihak boleh mendakwa yang benar. Dalam keadaan Abu Jahal pula berdoa di hadapan Kaabah. Berbeza dengan Nabi SAW. Nabi SAW berdoa di medan Badar, di padang pasir. Di padang pasir, bukan depan Kaabah. Kalau kita baca dalam sirah, bagaimana ketika mana Nabi berdoa dalam peperangan Badar, Nabi SAW mengangkat tangan tinggi sehingga para sahabat dapat melihat putih lengan Nabi SAW, menunjukkan bahawa Nabi bersungguh-sungguh berdoa dalam peperangan Badar. Sehingga disebut tuan-tuan di antara doa Nabi, wahai Tuhan, sekiranya hari ini tentera Badar dikalahkan, maka selepas ini tidak ada lagi orang yang akan menyembah kamu di atas muka bumi. Menunjukkan Nabi bersungguh-sungguh bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tentera Islam berhadapan dengan tentera musuh 3 kali ganda. Tentera Islam 313 orang berhadapan dengan tentera musuh 1000 orang dalam keadaan serba kekurangan, tidak ada kelengkapan perang, tidak ada pedang, hanya pelepah-pelepah tama dan juga hanya beberapa ekor kuda sahaja. Nampak? Maknanya pada masa itu. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawa di dalam peperangan Badar yang menang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Abu Jahal. Walaupun Abu Jahal menyangka bahawa mendakwa dia yang benar dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang telah dilakukan. Maka tuan-tuan, di sini peri pentingnya kita minta kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah, hidayahkanlah kepada kami as-sirat, jalan. Maksud as-sirat di sini adalah syariat yang betul. Syariat yang benar, syariat yang lurus. Dan tuan-tuan, permohonan ini kita baca sama pada setiap kali di dalam rakaat sembahyang. Menunjukkan di sini bahawa Allah Ta'ala nak sebut kepada kita bahawa jalan syariat yang benar hanyalah satu. Hanyalah satu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita belajar lagi dalam bahasa Arab, al-haq, kalimah yang benar ni tuan-tuan satu je. Adapun kalimah kegelapan, contohnya an-nur, nur, perkataan nur, cahaya. Tetapi Allah Ta'ala menggunakan perkataan kegelapan az-zulumat. Az-zulumat ni kegelapan, maksudnya kesesatan lah, dengan menggunakan perkataan jamak. Jamak ni maksudnya plural, maksudnya banyak. Maksudnya apa tuan-tuan? Jalan yang benar itu satu saja. Adapun jalan kesesatan itu banyak. Jalan kesesatan itu banyak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang benar, as-siratal mustaqim, adalah jalan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi tuan-tuan, hari ini dalam keadaan suasana kita hari ini berhadapan dengan pelbagai ancaman ideologi, pelbagai ancaman fahaman, pemikiran. Maka tuan-tuan, kita nak tengok hari ni kita benar tak benar mudah sahaja. Hari ni kita nak tengok kita ni benar tak benar, perjuangan kita benar tak benar, tingkah laku kita benar ataupun tidak benar.
kehidupan kita benar ataupun tidak benar, maka tuan-tuan kita tengok. Nah, kita ni ikut siapa? Nah, ikut siapa? Maka kalau sudah kita ikut Nabi SAW, maka itulah jalan yang benar. Kerana Allah Ta'ala jawab dah, siratal lazina an'amta alaihim. Jalan yang benar adalah jalan-jalan orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka. Siapakah orang yang beri nikmat? Iaitu minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mendakwa dia mengikut Nabi, mestilah dia kena mengambil semua petunjuk tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa sahaja yang datang daripada Allah Taala dan Rasul, maka hendaklah kamu ambil, maka hendaklah kamu ikut. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Taala dan Rasul, maka hendaklah kamu jauh. Jadi tuan-tuan, panduan kita adalah petunjuk tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, "Taraktum fiikum amrayn lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Dua perkara. Selama mana kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat. Iaitu apa? Kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sunnah pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, di sinilah kita kena meletakkan dua perkara ini sebagai elemen yang penting dalam kehidupan kita. Sekiranya kehidupan kita hari ini mempunyai masalah, ada bercelaru, maka tuan-tuan, Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Sekiranya kamu bertelingkah, sekiranya kamu berbalah, sekiranya kamu bermasalah, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala dan Rasul, iaitu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siratal lazina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai ke atas mereka. Al-mardub di sini para ulama menafsirkan bahawa al-mardub itu adalah golongan Yahudi. Yang mana Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Tuan-tuan, sebab apa Allah Ta'ala murka kepada golongan Yahudi? Yahudi ni di antara kaum yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kitab. Kurniakan kepada mereka kitab, dan juga diutuskan rasul-rasul yang begitu banyak di kalangan Bani Israel. Tapi tuan-tuan, mereka peroleh kitab, mereka baca kitab, tetapi mereka tidak beramal dengan kitab. Maka sebab itu Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka kepada golongan Yahudi, yang disebut sebagai ahlul kitab. Dan Allah Ta'ala memberi perumpamaan yang cukup hina kepada orang-orang yang Allah Ta'ala beri kitab tapi tak beramal dengan kitab. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Jum'ah, ketika mana Allah Ta'ala memberi perumpamaan, kamasalil himar yahmilu asfara. Mereka ini macam himar, macam keldai-keldai yang bawa kitab di atas belakang mereka. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah pergi ke negeri-negeri Arab, contohnya negeri Mesir, keldai ni di antara binatang yang bawa barang-barangan. Di antara barang yang dibawa adalah kitab. Kalau di Mesir, tuan-tuan, bila sampainya musim Mi'raj ataupun Ma'radul Kitab, ataupun kita kata pesta buku. Pesta buku antarabangsa. Tuan-tuan, Mesir ni di antara negara, di antara 10 negara yang mana penganjuran pesta buku dia yang terbesar di dunia. Tuan-tuan, kalau kita tengok pesta buku antarabangsa kita di Kuala Lumpur,
Yang biasa buat tiap-tiap tahun di PWTC. Hal tu pun kita rasa besar dah tu. Nah, dengan kawasannya luas. Kalau pergi sehari dah habis jalan. Nah, tu tuan-tuan kita rasa besar. Dah di Mesir besar lagi. Nah, lebih besar daripada stadium. Berapa kali stadium luas kawasan dia. Jadi tuan-tuan kalau nak beli kitab, nak usung dah orang. Jadi tuan-tuan dia bawa keldai. Nah, bawa keldai yang bawa kitab-kitab yang banyak. Nah, jadi Allah Ta'ala beri perumpamaan kepada golongan Yahudi ni yang Allah Ta'ala beri kitab kepada mereka. Nak laksana macam himah. Nah, himah bawa pikul kitab banyak-banyak tuan-tuan. Tapi aling ke? Dah aling bodoh situ. Nah, ini Allah Ta'ala beri perumpamaan kepada golongan Yahudi. Nah, beri kitab, baca kitab, belajar kitab. Tapi tuan-tuan tak beramal. Nah, maka ini golongan yang al-mardubi alaihim. Golongan yang Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Sebab itu tuan-tuan kita, bila kita belajar, kita ngaji, maka kena beramal lah. Nah, jangan jadi macam puak Yahudi. Puak Yahudi tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam sirah-sirah golongan Bani Israel. Tuan-tuan, Bani Israel ini tidak adalah kita kata satu bangsa di atas muka bumi ini yang mana Allah Ta'ala memenuhi permintaan mereka. Tuan-tuan, mana setiap kali Bani Israel minta, Allah Ta'ala beri. Contohnya tuan-tuan, yang berlaku kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS. Tuan-tuan, tidak ada satu bangsa di atas muka bumi ini yang pernah merasai makanan syurga. Tidak pernah ada satu kaum di atas muka bumi ini yang telah rasa makanan syurga kecuali Bani Israel. Ketika mana Bani Israel minta kepada Nabi Musa, hai Musa, cubalah minta dengan Allah Ta'ala makanan daripada syurga sekali, nak rasa ni. Kalau betul kamu Rasul. Nah, Nabi Musa kata, kalau aku minta mu nak beriman tak pada Allah Ta'ala? Bani Israel kata, minta dulu, nak rasa tengok betul tak. Akhirnya Nabi Musa pun bermunajat. Turunlah al-ma'idatu minas sama'. Turunnya hidangan daripada langit. Makanan daripada syurga. Mengikut tafsir tuan-tuan, makanan tersebut, makanan al-ma'idatu minas sama', di antaranya al-manna was-salwa. Nah, al-man dan juga al-salwa. Para ulama memberi tafsiran. Al-man ini tuan-tuan satu makanan yang berbentuk daging. Nah, berbentuk daging. Dan ada ulama menyatakan daging tersebut adalah daging burung. Nah, dan ada lagi pendapat yang menyatakan bahawa al-man itu adalah daging burung merpati. Tuan-tuan nak makan daging burung merpati? Daging burung merpati ni sedap tuan-tuan. Nah, kalau di Mesir dia panggil hamam masywi. Hamam masywi ni burung pati golek. Nah, dalam tu dia sumbak daging, sumbak nasi, sumbak sayur, memang sedap lah. Itu dia alman, iaitu daging burung pati. Hot di atas dunia ni tuan-tuan, kita makan daging burung pati golek ni pun sedap ngadah lah. Nah, apatah lagi kalau makanan daripada syurga. Itu dia alman dan juga al-salwa. Salwa ni sejenis minuman. Sejenis minuman yang lebih manis daripada madu. Maka tuan-tuan, Bani Israel ini telah rasa makanan daripada syurga. Nah, mana Allah Ta'ala beri kurnia kepada dia. Tetapi tuan-tuan, walaupun Allah Ta'ala beri kurnia kepada mereka, mereka tetap tidak beriman pada Allah Ta'ala. Bahkan ketika mana turunnya Al-Ma'idatu minas sama' tadi, Nabi Musa pesan dah. Nah, Nabi Musa pesan kepada Bani Israel, kamu makan sini je. Tak boleh buku buat balik. Tak boleh tapau buat balik. Nampak? Tak boleh buku buat balik, makan sini je. Tapi tuan-tuan, Bani Israel ini degil, tak dengar kata. Dah moga sedap kan tuan-tuan. Akhirnya dia ambil juga daging tadi, buku buat senyap-senyap buat balik rumah. Nampak? Maka tuan-tuan, ini disebut riwayat Israiliyat lah, tapi disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir.
Nah, maka tuan-tuan bila mana dia buat balik, makan kenyang dah, buat balik pula daging tadi. Maka apabila melanggar perintah Nabi Musa, maka bila dia balik, semua daging tadi jadi busuk belaka. Jadi busuk belaka. Maka tuan-tuan, para ulama kata di situlah permulaan bagaimana asal daging jadi busuk. Nah, siapa ke hari ni? Siapa ke hari ni tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan, daging kalau lok luar gitu, dalam sehari dua busuk bulat. Nampak? Ini mengikut dia dalam riwayat Israiliyat. Jadi sebut dia dalam Ibnu Katsir. Nah, itu dia al-mardubi alaihim, iaitu golongan yang dimurkai oleh Allah Taala, iaitu golongan Yahudi, kerana mereka ni ingkar akan kebenaran. Nah, dalam Allah Taala bukan saja beri kitab, Allah Taala beri utus rasul, dan Allah Taala telah tunjuk kepada mereka kebenaran di hadapan mata sendiri. Kebenaran apa? Kebenaran mukjizat yang dibawa oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa tunjuk dah mukjizat-mukjizat, perkara-perkara luar biasa. Bahkan diberi rasa dah makanan syurga. Maka tuan-tuan, dia tetap ingkar juga. Sebab tu Allah Taala murka kepada golongan Yahudi. Dan waladdallin, dan bukan juga di kalangan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat dan ragu-ragu, tidak tahu manakah jalan yang betul. Para ulama menafsirkan ad-dallin adalah golongan Nasrani. Nah, golongan Nasrani ini golongan ad-dall, golongan sesat. Nah, golongan sesat yang mana tidak tahu hakikat kebenaran. Nah, itu daripada maksud dalla, golongan Yahudi. Sebab tu tuan-tuan, hari ni ada satu kumpulan artis. Nah, nama dia Dolla. Pernah dengar artis Dolla? Dulu masa musim raya glamour sangat dia ni. Nah, nyanyi lagu raya. Nah, siap panggil malih anak-anak yatim buka puasa. Nama kumpulan Dolla. Tuan-tuan boleh search lah. Boleh search dalam YouTube, tulis kumpulan Dolla. Kumpulan Dolla ni kumpulan perempuan. Nah, mana tuan-tuan molek dengan PA perangai dengan nama Dolla tu, maksudnya sesat. Nampak? Kumpulan sesat. Tapi ramai anak-anak muda kita berakhir. Maka itu maksudnya jalan yang benar adalah jalan-jalan para nabi, para nabi dan rasul, orang siddiqin membenarkan Allah Taala dan rasul, nah, orang asyuhada, orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang saleh. Bukannya jalan orang yang Allah Taala murka, iaitu golongan Yahudi, dan bukan juga jalan orang yang sesat, iaitu golongan Nasrani. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.